Waalaikumsalam. Surah Al-A'raf ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman, dan di antara orang yang khalaqna, telah kami ciptakan, ummatun, ada umat, yahduna, mereka memimpin, bilhaq, dengan benar, wabihi, dan dengannya, ya'dilun, mereka berlaku adil. Walladzina, ayat yang ke-182, walladzina, dan orang-orang yang kazzabu, telah mendustakan mereka, biayatina, akan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, panjang makna dia, bakal kami tarik darjat, bakal kami tarik darjat mereka beranso-anso. Saya ulang, bakal kami tarik darjat mereka beranso-anso. Yang bakal tu sin, nastadriju, ya, kami tarik darjat, ya, mereka tu hum, mana kami tarik darjat mereka beranso-anso. Jadi kena sambung terus, nastadrijuhum, ya. Baru makna dia cantik, ya. Kalau kami tarik darjat beranso-anso mereka, tak kena lah, ya. Jadi mereka tu kita dulukan daripada beranso-anso, ya. Min haitsu, daripada mana-mana, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Lagi ayat 183, wa umli, dan aku beri tempoh, lahum, bagi mereka, inna, sesungguhnya, kaidi, perdayaanku, matin, amat teguh. Satu lagi ayat 184, awalam, dan adakah tidak, yatafakkaruna, mereka berfikir, ma, tiada, ma tiada, bisohibihim, sahabat mereka, min jinnah, daripada penyakit gila. In huwa, tiada dia, illa, melainkan, nazirun, seorang pemberi ancam, mubin, yang terang, ya.
Okey, semak semula daripada ayat 181. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat mereka memimpin dengan benar dan dengannya mereka berlaku adil. Mengikut tafsir, umat ini adalah umat Muhammad. Ya, umat Muhammad Allah telah ciptakan. Umat Muhammad ini adalah umat yang menunjuki kebenaran. Dan ya, umat ini juga ya berlaku adil. Itu yang ya mengikut ya tafsir mengenai tentang umat di sini. Ini yang dimaksudkan umat di sini ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ada dalam hadis Bukhari ya, menerangkan katanya, sentiasalah umatku tetap sentiasalah ya ada di antara umatku yang tetap menegakkan perintah Allah. Ya, maknanya bukan semua umat Muhammad begitu. Ya, tapi ya sebahagian itu, di antara itu ada yang tetap berteguh dengan yang menegakkan perintah Allah. Ya. Baik, saya sambung lagi. Wallazina kazzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang telah mendustakan mereka akan ayat-ayat kami, bakal kami tarik darjat mereka beransur-ansur min haitsu la ya'lamun, daripada mana-mana tidak mereka mengetahui. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, jadi maksudnya ialah Al-Quran ayat di sini ya, mendustakan Al-Quran. Ya, ingat bahawa Allah akan ambil ya darjat mereka sedikit-sedikit. Itu dikatakan beransur-ansur. Pernah dengar tak perkataan istidraj? Ya, inilah istidraj. Istidraj tu dia punya masdar. Ini mudhari'nya nastahriju. Ya. Madi dia istadroja. Istadroja, istaf'ala, yastaf'ilu. Jadi istadroja, yastadriju. Itu perkataan masdarnya istidraj. Ya. Istidraj ni maknanya ya nikmat yang ada pada kita ya Allah tarik ya secara beransur-ansur. Ya, jadi adakah mereka mengetahui atau mereka tidak mengetahui? Jadi min haitsu la ya'lamun tu daripada mana-mana tidak mereka mengetahui. Dia tidak menyedari bahawa ya setiap umur yang dilalui, setiap tahun yang dilalui, kita punya ya nikmat itu akan tertarik sedikit demi sedikit. Ya. Mana daripada muda kita akan tua, daripada tua ya kita akan ya menemui kematian. Ya, semua tu berupa istidraj. Ya. Dan juga ya kekuatan yang ada pada kita, dulu kita kuat, kemudian bertambah lemah. Ya. Mata pun tambah kabur. Ya. Kulit dah mula kendur. Ya, semua itu adalah istidraj. Tapi bagi orang yang beriman, diakui memang istidraj itu tetap ada. Tetapi istidraj itu menambahkan dia lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kepada orang-orang yang kafir ini, ya, mereka ya akan melalui istidraj itu, yang mana bukan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin jauh daripada Allah Ta'ala, makin ya banyak perkara durhaka dilakukannya. Ya, dia tidak sedar bahawa sehari demi sehari, sehari demi sehari, dia punya ya pendekatan kepada Tuhan dah dekat sangat. Ya, bila Allah ambil dalam keadaan yang mereka tidak beriman. Dia tidak sedar bahawa makin lama kekuatannya dah makin berkurangan. Sedikit demi sedikit. Ya. Itu istidraj ini bukan hanya pada orang kafir, ya, tapi juga kepada orang beriman. Maknanya seluruhnya memang Allah ada tarik istidraj ini. Maknanya Allah akan tarik ya
kita punya nikmat sedikit demi sedikit. Bezanya, ya, bagi orang beriman, diakui istidraj itu, ya, bertambahlah dia dekat dengan Tuhan, ya, lagi, ya, banyak untuk beramal. Tapi istidraj orang kafir, makin dia jauh kepada Tuhan, sedangkan, ya, dirinya, ya, sudah menghampiri satu noktah. Dia tidak sedar. Itu dikatain min haitsu la ya'lamun. Ya, sedar-sedar Allah Ta'ala dah cabut nyawanya. Pada masa itu baru nak bertaubat. Tak ada erti lah. Itu perlu diketahui istilah istidraj. Ya. Wajib kita tahu. Ya. Istidraj. Maknanya ditarik beransur-ansur tu maknanya nikmat. Ya, nikmat yang ada pada kita. Ya, baik kekuatan kita, pandangan kita, pendengaran kita. Ya, dan berbagainya akan berkurang. Ya. Baik, wa umli lahum, dan aku beri tempoh bagi mereka. Maknanya Allah berikan tempoh, ya, satu, ya, masa, peluang lah, dibagi peluang. Tapi peluang itu tidak juga mereka kembali kepada Tuhan. Inna kaidi matin, sesungguhnya, ya, kaidi ini perdayaanku amat teguh. Awalam, dan adakah tidak, yatafakaru, mereka berfikir, ma bisahibi min jinnah, tiada sahabat mereka daripada penyakit gila. Maknanya dimaksudkan sahabat di sini ialah Nabi SAW. Ya, adakah tidak, dan adakah tidak mereka fikir, ya, bahawa Muhammad itu bukan gila. Orang gila lain. Ya. Nah, orang gila lain. Nabi Muhammad itu orang yang sioman, orang yang berakal, berpikiran waras. Ya, tidak akan mereka fikirkan antara orang gila dan orang yang berpikiran waras. Itu dikatakan ma bisahibihi min jinnah, tiada sahabat mereka iaitu Muhammad itu daripada penyakit gila. Dia bukan gila. In huwa illa nazir mubin, tiada dia melainkan seorang pemberi ancam yang terang. Muhammad itu tidak lain memberi peringatan atau ancaman, ya, tentang perkara-perkara yang gaib yang mereka tidak ketahui di sebalik alam nyata ini. Ya, jadi kedatangan Nabi SAW nak memberitahu perkara yang gaib, seperti adanya, ya, pembalasan atau kehidupan selepas kematian. Ya, adanya yaumul akhirah, adanya surga, adanya neraka. Ya. Jadi nak memberitahu hal-hal itu. Ya. Yang mana ilmu manusia, ya, tidak, ya, tercapai ke ke hujung sana. Mereka hanya fikirkan, ya, nokta dia ialah dunia. Dah habis dunia, habis. Jadi, ya, selepas dunia ada yaumul akhirah. Itu yang, ya, manusia-manusia biasa kalau tidak diberitahu oleh Rasul-Rasul Allah, mereka tidak akan sampai kepada puncak yang dikatakan yaumul akhirah. Mereka hanya noktanya ialah yaumud dunia, iaitu hari yang ada di dunia ini saja. Baik, kita semak tata bahasa dia. Semak tata bahasa dia. Mimman khalaqna ummatun, ya, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya. Jadi kita dah jumpa perkataan ya'dilun ini adalah daripada perkataan adil. Ya. Jadi mudhari' kita dah jumpa ya'dilun. Ya, hanya kita nak kenalkan madi dia. Ya, apa perkataan yang kita nak ambil daripada ya'dilun? Huruf madi ain dan lam. Ain dan lam. Adakah ain dan lam ini, ya, dia punya baris adalah? Ya, cuba siapa yang dah beli kamus, ya. Kalau yang beli kamus, cuba buka bab ain dal, ya.
227. Ya, siapa dapat dulu tolong maklumkan supaya masa tu tidak terbuang ya. Jadi 227 perkataannya. Ini kamus Mahmud Yunus ya, supaya kita sama-sama buka ya. Kalau pakai kamus lain nanti dah buang masa. Jadi kita gunakan satu kamus yang sama. Jadi bila buka, kita jumpa. Okey, 227 ialah baris yang kiri ya. Baris yang kiri. Jadi kita nak cari perkataan, ya ada satu adulah atas dia sikit. Ya. Yang kita ikut Qurannya, ikut Quran ni kita mudhari'nya mesti nak sama. Yang sama dengan Quran, iaitu ya. Ya, ya apa tadi? Ya. Ya dilu. Kita nak cari ya dilu. Jadi yang mana sama dengan ya dilu itu yang kita nak ambil. Ya. Adalah ya dilu ya. Adlan. Ya. Mana yang di situ ada perkataan makna insaf, menghukum dengan betul, adil. Jadi kita ambil perkataan yang lebih mudah iaitu adil. Ya, ain dalam adil. Itu lebih mudahlah. Dia punya masdar adalah ya'dilu, ya, yang tengah-tengah ya. Bukan yang sebelah bawah sangat, yang tengah-tengah. Adalah ya'dilu, adlan, adalatan, udulatan. Itu semua masdar. Tapi kita nak ambil satu sajalah, adalan saja ya. Jadi adalah ya'dilu, adlan. Adlan tu masdar. Jadi masdar kita kena terjemah sebagai keadilan. Ataupun kita sebut adil pun dah masdar. Ya, perkataan adil pun dah masdar. Okey. Macam mana kita nak buat fi'il amar daripada ya'dilu? Jadi kita terus ya sebut dengan perkataan i'dil. Dalam matikan bawah dil. Jadi ain tu tambah alif i'dil. Ya, jadi dah dapat amarnya i'dil. Nahinya la ta'dil. Ya, isim fa'ilnya gunakan wazan fa'ilun. Adilun. Mana adilun ni seorang yang adil ya. Adilun ni itu isim fa'il. Isim fa'il ni mana diri yang membuat itu, diri yang membuat. Contohnya adilun seorang yang adil. Pembuat dia tu seorang yang adil. Macam tu. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Ma'dulun. Ya. Okey, kita susunkan perkataan ini. Pertama, madi adalah. Ya, madi adalah mudhari ya dilu. Masdarnya kita sebut adlan ya, ambil adlan. Adlan. Okey. Fi'il amar dia i'dil. Nahinya la ta'dil. La ta'dil. Isim fa'ilnya dilun. Isim maf'ulnya ma'dulun. Okey, kita pegang kepada adalah. Adalah 3 huruf ya. Kalau kita nak jadikan 4 huruf, kita boleh buat sendiri, tak perlu kepada kamus. 4 huruf ni tak perlu kepada kamus, ya. Yang perlu kamus ni kita nak cari asal-asal dia, iaitu 3 huruf tu. Kalau 4 huruf, kita tambah alif. Contohnya awal, bunyikan a'dalah. A'dalah. Jadi bila jadi perkataan a'dalah, makna dia kita letak penambahan mekan macam tu. Mekan. Contohnya kalau adil, telah mengadilkan ia. Atau telah mengadili ia. Macam tu. Kena buat penambahan. Kalau telah adil ia. Adalah tadi, telah adil ia. Kalau nak jadi 4 huruf, letak alif, a'dalah. Maknanya dah jadi melampau. Jadi perkataan adil, telah mengadili ia. Telah mengadili ia. Dan untuk membuat fi'il amar daripada 4 huruf, a'dalah, ya. Tak perlu kepada kamus ya. Terus kepada wazan. A'dalah, kalau jadikan amar, a'dil.
Turunkan ke bawah. A'dil. Dah jadi amar. Ya, a'dala, a'dil. Kalau nahinya la tu'dil. Kita kena letaklah bunyinya ya domah sebab dia 4 huruf ya. A'dala jadi a'dil ya. La tu'dil. Isim fa'ilnya mu'dilun. Mu'dilun. Isim maf'ulnya mu'dalun. Ya. Cuba tengok dalam kamus ya. Kamus masih pegang lagi muka surat 227 ni. Tapi jangan tinggalkan 227 tu dan buka muka surat yang awal iaitu muka surat 5 6 7 8. Roman tulisan Roman tu mula-mula kulit, daripada kulit. 8 bawah tu ditulis tasrifnya seperti berikut. Jumpa tak? Jadi sekarang ni wazan ya yang kita baca tadi a'dala, wazannya af'ala, yuf'ilu. Saya nak pastikan dulu yang lain dah jumpa belum? Roman ya 8 ya, tulisan Roman ya. 8. 8. Daripada kulit tu 8. Pastikan semua dapat. Doroba. Muka surat 8 Roman, tulisan Roman. Yang bawah bunyi tasrif seperti berikut. Ada jadual, okey, betul. Nampak tak? Kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan 8. Okey, jumpa kan? Tasrifnya seperti berikut, ada jadual tu kan? Tengok madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, amar, nahi, isim makan, isim zaman tu tinggal dulu. Kita tengok madhi dengan mudhari dulu. Af'ala, mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Masdarnya dia tidak akan berubah. Masdarnya tetap if'alan. If'alan. Dia tak ada 2 3 ya. Macam yang 3 huruf tadi ada 2 3 masdar, tapi kalau yang ni dia satu masdar saja. If'alan. Kalau isim fa'ilnya muf'ilun. Muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Fi'il amar af'il. Tadi kita ambil daripada madhi. Kalau madhi af'ala, amarnya af'il. Ke bawah kan. Kalau nahi la tuf'il. La tuf'il datang daripada mana? Daripada mudhari'. Mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu tukar ya jadi ta. Jadi tuf'ilu lalu matikan tuf'il, letak lam alif, la tuf'il. Ya. Okey, af'ala kita tukar jadi a'dala. Cuba ikut susunan dia. A'dala, yu'dilu. Ikut af'ala ya, ikut wazan af'ala. A'dala, yu'dilu, i'dalan. I'dalan. Itu maksudnya dia. I'dalan. Isim fa'ilnya mu'dilun. Mu'dilun. Isim maf'ulnya mu'dalun. Mu'dalun. Fi'il amarnya a'dil. A'dil. Nahinya la tu'dil. La tu'dil. Ya.
Tak sampai lagi makan zaman. Kita sampai nahi dulu. Sampai nahi dulu. Dah habis belajar nanti masuklah makan. Ya. Ya. Terbalikkan. Terbalik ikut jadual lah, ikut jadual. Ikut jadual tu. Ajar buat macam mana? Madi, mudhari lagi? Lagi? Boleh, boleh juga. Boleh juga. Oh. Okey, okey. Baik ya, kita jangan tutup dulu kamus ni dari tadi perkataan ya a'dala ya. Apa adalah jadi a'dala ya. Jadi kita tengok perkataan lain yang boleh dijadikan sebagai contoh ya, sebagai contoh ya. Kita cari perkataan sebelah kanan muka surat 226, kamus ya, kamus 226. Perkataan ya ajama ya'jumu ajman sebelah betul-betul dengan ain tu. Sebelah muka surat 226 sebelah kanan. Ajama ya'jumu ajman. Ya. Ajman. 226. 226 sebelah kanan. Ya. Ajama. Bawah. Bawah. Sebelah bawah dekat ain tu. Tengah-tengah. Okey. Dia yang mana permulaan tu dia akan diletakkan bracket ya. Bracket tu mana nak menunjukkan madhi, mudhari, masdar sebab ini penting. Ya, masdar ni kita tak boleh buat sebarangan kalau 3 huruf. Kalau 4 huruf dia memang ikut acuan. Kalau 3 huruf dia tak ikut acuan. Itu bezanya. Sebab itu kenapa kita perlu kamus? Sebab kita nak melihat kedudukan baris madhi, mudhari dan juga kedudukan masdar. Ya. Kalau 4 huruf tak perlu. Ya. Okey. Ajama ini dengan makna menguji. Ya, ya'jumu ia menguji. Ajman ya ujian atau cobaan. Ujuman juga bermakna ia sama dengan masdar. Ya. Kadang ajman, kadang ujuman. Tapi sekarang apa yang kita nak perlu buat ya, daripada 3 huruf kita buat 4 huruf. Contohnya ajama kalau 4 huruf tambah apa? Alif. Jadi bunyinya ajama. Kalau misal kata makna menguji, makna kita boleh tambahkan dengan telah mengujikan ia. Telah mengujikan ia. Macam itulah. Bila 4 huruf, kita tak boleh makna-makna biasa ya. Makna lazim tak boleh. Kita letakkan makna yang melampau. Okey. Yang melampau. Kalau makna turun jadi menurunkan. Macam tu. Ajama tu makna menguji. Ya. Menguji. Jadi kalau 4 huruf jadi mengujikan. Ya. Okey. Sekarang ni kita ambil ajama balik kepada jadual tadi. Jadual yang ke-8 tadi. Jadual 8 kita ikut af'ala. Sekarang ambil ajama, mudhari'nya apa? Yu'jimu, masdarnya i'jaman. I'jaman. Isim fa'ilnya mu'jimun. Mu'jimun, isim maf'ulnya
Mu'jamun. Fi'il amar a'jim. A'jim. Ya. Fi'il nahi la tu'jim. Ya. La tu'jim. Ya. Jadi kalau kita nak mencari perkataan, ya, perkataan apa? Perkataan contohnya ajam. Ya, ajam. Jadi ajam, perkataan ajam kita daripada perkataan apa, kita kena cari madi ajamah. Jadi kalau dah jumpa ajamah, cuba cari ke bawah perkataan ajam, ajamiyun. Ajamiyun maknanya bukan Arab, ya. Ajam. Sebelah kanan atas. 226 sebelah atas, ya. Ajamiyun. Ya, ajamiyun, ya. Ajamiyun jamaknya ajamiyun. Itu dia sebelah atas. Kiri atas. Ya. Jadi di situ perkataan ajami, ya, ialah orang bangsa ajam, maknanya bukan Arab. Jadi kalau kita nak cari apa makna ajami, ya, ajam biasa ajam ni kita dalam pelajaran nahu, ya, dikatakan isim yang tidak boleh menerima baris tanwin. Itu dikatakan sebagai ajam. Ya. Contohnya yang tak boleh menerima tanwin macam Ibrahim, Ismail, ya, Idris. Itu nama-nama ajam namanya, bukan nama Arab. Jadi bukan nama Arab, ya, tidak boleh menerima baris tanwin. Jadi nak cari perkataan ajam, kita kena cari madinya. Ya, daripada ajama. Kemudian bila jumpa ajama, tengok bawah-bawah, barulah jumpa ajamiyun. Cuba tengok bawahnya sedikit lagi, bunyi mu'jam. Ingat tak? Mu'jam. Mu'jam. Mu'jam ini, ya, kadang kamus ada ditulis mu'jam. Jadi mu'jam ni ialah perkataan-perkataan yang dikatakan kesamaran, ya, keraguan, dianggap asing, ya, itu dikatakanlah sebagai contohnya perkataan-perkataan atau kalimah mu'jam namanya. Mu'jam tu maknanya asing lah, ya. Yang kita tak biasa dengan perkataan-perkataan itu. Jadi boleh cari pada mu'jam, ya. Sama. Dia gunakan bahasa mu'jam lah. Ya. Dia gunakan bahasa perkataan yang sama, mu'jam. Ya. Madinya. Madinya. Contohnya kita nak cari perkataan mu'jam, kan? Mu'jam, kita cari mim ain jim. Ya, mim ain jim salah lah. Tak dapatlah perkataan mu'jam. Jadi kena cari perkataan ain jim mim. Ain jim mim. Ya. Baik. Bawah mu'jam tu ada perkataan madi iaitu ajana. Jumpa tak? Ajana ya'junu. Bawah mu'jam tu. Bawah mu'jam tu dalam kurungan ajana ya'junu ajnan. Ini maknanya menguli, meramas, ya. Biasa menguli, adunan tepung. Menguli tepung, ya. Jadi bahasa dia gunakan ajana, mudhari'nya ya'junu, masdarnya ajnan. Ini 3 huruf, ya. Kalau kita nak jadikan 4 huruf, macam mana bunyinya? Ajana. Letak alif, bunyinya ajana. Okey.
Cuba kita tengok dalam jadual, kita tukar af'ala kepada a'jana. Jadual tu ya. A'jana mudhari'nya yu'jinu, masdarnya i'janan. 4 huruf, masdar tidak akan bertukar. Kalau dia misalnya kata af'ala, if'alan. Dia tidak akan bertukar lain-lain lagi. Itu kelebihan 4 huruf, dia tak perlu kepada kamus. Ya. Kita kena membiasakan wazan dia. Membiasakan wazan dia, dia tidak akan bertukar. Kalau if'alan, i'janan. Yang susah ni yang 3 huruf. 3 huruf ni masdarnya berbeza-beza. Ya. Okey. Kalau isim fa'ilnya, mu'jinun. Mu'jinun ni mana orang yang menguli ya. Orang yang menguli disebut mu'jinun ya. Kalau yang diuli mu'janun. Kalau suruh orang uli tengok wazan af'il. A'jin. A'jin. Isim maf'ulnya isim maf'ul nahi la tu'jin ya. Baik, kita sentuh sikit mengenai makan dan zaman depan ya. Muf'alun. Kenapa sama? Ya, makan zaman ya, wazan dia sama. Ya, tinggal lagi tengok ayat. Kalau ayat itu menunjukkan masa, menunjukkan tempat, namanya makan. Kalau dia menunjukkan masa, dikatakan zaman. Dia bergantung pada ayat. Wazannya sama. Makan pun muf'alun, zaman pun muf'alun. Dia bergantung pada apa? Pada ayat lah. Ayat. Ya. Yang mana? Isim makan, isim zaman, dia tidak ambil daripada mudhari' ke apa, tak. Sebab kalau amar dengan nahi, dia boleh diambil daripada mudhari'. Ya, amar nahi. Kalau isim fa'il pun boleh diambil daripada mudhari'. Ya, tambah mim saja. Tapi kalau isim makan zaman, ya, dia tidak diambil daripada mudhari', tapi dia sama dengan isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul. Isim maf'ul tu sama. Jadi dia isim maf'ul atau makan atau zaman. Itu makna pada ayat lah. Ya. Tapi kalau satu lagi nama isim alat, tadi tulis ya, isim alat. Isim alat ni senang saja. Baris tu tukarkan ke bawah saja. Mif'alun. Mif'alun. Macam sini muf'alun kan? Muf'alun. Kalau alat ni mana perkakas ya? Mif'alun. Ya. Contohnya tadi a'jana kan? A'jana tadi kalau isim makannya mi'janun. Mi'janun tu mana alat menguli. Mi'janun tu alat menguli. Kalau kita tak tahu yalah. Pengisar tu kan, pengisar. Okey, pengisar tu dikatakan mi'janun. Ya. Okey. Kita balik kepada Al-Quran Al-Quran tadi ya. Kita tengok pada ayat yang ada kat sini ya. Okey.
Ayat yang ke 182, 182. Okey, kazabu ni biasalah. Kita ambil sekarang ni sanastadrijuhum. Macam mana kita nak mencari perkataan ya sanastadrijuhum? Kita kena buang penambahan-penambahan dia. Sin penambahan, nun penambahan, sin tu pun penambahan, ta juga penambahan. Jadi huruf yang asalnya hujung dia dal, ro, jim. Jadi nak cari sanas tadriju ataupun kita tinggalkan sin tu nas tadriju, kena cari dal, ro, jim. Cuba buka bab dal. Ya, dal, zal, ro. Macam mana? Baca macam mana? 95. Yang lain buka 95 supaya kita tak buang masa ya. Ada orang tolong carikan dia pakai komputer. Okey. Okey. 95 baris mana tu? Belah kiri bawah. Jumpa tak sebelah kiri bawah? Aja tak? Siapa ni tak dengar lagi tu? Kak Jah. Kak Jah. Dah jumpa belum? Dia selalu tertinggal tu. Tertinggal kereta api. Hmm. 95 ya, okey. Jumpa ya. Daraja ya deruju durujan. Ya. Bawah. Bawah sedikit. Dar rojim, daroja. Lepas anjing singa tu nampak. Kan ada dalam bracket tu, daroja. Okey. Jadi, kalau kita nak cari perkataan istidraj, kita kena cari 3 hurufnya ya. Daroja. Cuba tengok ke bawah. Ke bawah, jumpa tak istidraj? Istidraj. Jadi nak cari istidraj ini, kena cari asal perkataan daroja. Tak boleh terus cari istidraj. Memang tak jumpa lah. Kalau cari terus istidraj, alit sinta. Mana nak jumpa? Ya? Jadi, kena cari perkataan asal daroja. Jadi, daroja ni berjalan. Ya, berjalan. Ya, beransur-ansur. Ya, istidraj ini satu yang memperdayakan. Itu yang disebut dalam Quran. Ya, kami tarik darjat mereka beransur-ansur. Itu satu ya perdayaan yang mereka tidak boleh nak lari. Allah dah tarik sikit nikmat tu, dah nak menghampiri ajal pun tak nak kembali beriman kepada Allah. Terserahlah. Ya. Kita bila melalui hal-hal istidraj ini, ya kita mesti akui. Ya, kita mesti akui dan kita redha. Ya, itu adalah istidraj. Ya. Dulu makan 2 pinggan boleh tahan. Ya. Sekarang 1 pinggan pun susah nak habis. Itu nama istidraj. Ya. Dah mula dikurangkan nikmat kepada kita, nak dibagi orang lain. Ya. Dulu kalau minum, bukan main, tak manis tak minum. Sekarang ni manis pun tak boleh dah. Ya. Kena itu nikmat belum ditarik lagi. Yang macam tu kena bersyukurlah. Syukur aku makan ni tak adalah pantang-pantang. Ni mana kita bersyukurlah. Mana nikmat tu belum ditarik lagi.
Itu kena bersyukur. Yang macam tu. Tapi kalau dah tak boleh tu, tu kena faham lah. Itu namanya dah istidraj. Ya. Ha. Macam mana? Hmm. Oh, sama-sama. Sama istidraj. Ya. Istidraj juga. Ya. Maknanya Allah beri apa ni, Allah akan lalaikan dia lagi. Makin dikejar dunia ni makin tambah dia lalai. Macam tu. Itu juga dia tak sedar itu adalah istidraj. Ya. Istidraj tentang nikmat. Ya. Dia tak sedar. Okey. Kemudian kalau kita nak mencari perkataan darjat pun, darjat daripada darajat juga kena cari. Tengok ada darjat atas tengah-tengah dia. Ya, darajatun. Jamaknya darajat. Pangkat atau martabat. Jim tu mana jamak ya? Pangkat atau martabat, mana kedudukan lah. Darjat tu kedudukan. Itu darajatun, jamaknya darajat. Ya. Jadi kita kena cari darjat ni atau darajat. Kita kena cari perkataan daraja juga. Ya, baru kita jumpa. Ya. Akan keluar. Macam tu. Okey, ya. Sekarang ni kita jumpa perkataan daraja. Kalau nak jadikan 4 huruf apa? Adroja. Kalau mudhari'nya yudriju. Masdarnya idrojan. Idrojan. Kalau isim fa'ilnya mudrijun. Mudrijun. Okey, mudrijun. Isim maf'ulnya mudrajun. Kalau makan mudrajun juga. Mudrajun sama. Zaman pun mudrajun. Ya. Kalau alat midrajun. Midrajun. Ya. Okey, satu contoh yang kita perlu tanda ya dalam jadual ni. Cuba tandakan yang ini yang nak dibiasakan ya. Af'ala satu. Af'ala ya satu. Kemudian fa'ala yang bawahnya. Fa'ala. Fa'ala. Ya. Ini yang empat. Ini empat huruf. Tak, yang dalam jadual tadi. Dalam jadual tu ada af'ala, bawahnya fa'ala kan? Sama dengan af'ala. Lebih-lebih juga maknanya. Wazan 1, wazan 2 tu kemudian. Ini wazan ada sini dulu. Ya. Kita nak membiasakan benda yang kita lalui biar mudah. Ya. Okey, wazan satu iaitu af'ala dengan fa'ala tu ya, fa'ala. Fa'ala. Jadi yang perlu nak dibiasakan madi, mudhari, masdar ya. 3 tu. Af'ala, kalau af'ala yuf'ilu if'alan. Okey, pegang tu ya.
kalau yang fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini penting ya, tiga ni. Tiga ni untuk wazan. Sebab wazan ni kita tidak perlu cari dalam kamus. Ya. Tak perlu dalam kamus sebab dia dah 4 huruf. Jadi 4 huruf, satu perkataan af'ala yuf'ilu if'alan. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan. Ya. Oh, sebelah kiri pun ada. 1, 2, 3 lagi cantik tu. Contoh. 1, 2, 3 tu. Sebelah kiri ya. Bawah. Ahroja yuhriju ihrojan. 3 tu sampai situ. Ihrojan. Yang kedua, kasaro yang ada sabdu. Kasaro yukasiru taksiron. Taksiron sampai situ. Yang ketiga, syaroka. Ini masih 4 huruf ya. Syaroka yusyariku musyarakatan. Musyarakatan. Mufa'alatan. Ya. Jadi wazan yang af'ala ni dia tidak dilengkapkan dengan fa'ala tak ada ya, tak dilengkapkan, tak apa. Jadi dia ada tiga bentuk ya. Satu ini yang 4 huruf ya. Yang 4 huruf ada 3 bentuk. Ini dah memang betul lah. Ada 4 bentuk, bukan sampai 4 ya, sampai 3 saja. Ahroja lagi, kasaro, syaroka. Syaroka. Kasaro ni makna pecah, memecahkan, mematahkan, memecahkan. Kasaro. Ahroja ni mengeluarkan. Syaraka ni mana bersekutu. Bersekutu. Syarikat. Dari perkataan syarikat. Jadi wazan untuk 4 huruf ya, perlu diketahui ada 3 bentuk saja ya. Pertama, kalau tak bentuk ahroja, af'ala. Kalau tak af'ala, fa'ala. Kalau tak fa'ala, fa'ala. Fa'alif ain lam. Fa'ala. Tapi tadi tulis kat sini lah. Tadi lengkapkan kat sini. Ya, boleh kalau nak tulis fa'ala, fa'alif ain lam. Fa'ala. Kalau ada buku sorof yang saya bagi itu ada bab yang 4 huruf ya. Lengkaplah kat situ 4 huruf ya. Kalau yang sorof, buku sorof yang saya ada bagi itu ya. Dulunya. Tak. Buku kita belajar awal-awal. Ya. Kalau kat situ, saya ada siapkan dia punya jadual untuk 4 huruf. Ya. Jadi kalau ambil kat situ lagi mudah lah. Ya. Mana? Yang atas mana? Dalam Oh iya, ada tak perasan. Tak perasan ada. Mufa'alatan. Okey. Catat ya. Satu tadi af'ala, 2 fa'ala. Fa'ala, okey. 3 yang atas. Fa'ala yang atas tu.
Sebab ni tadi dia bercampur dengan yang 5 huruf ni. Yang bawah ni tafa'ala tu. Dia bercampur dengan 5 huruf. Jadi kita jangan sebut yang tafa'ala. Ambil terus yang atas fa'ala tu. Fa'ala. Fa'ala mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Masdarnya mufa'alatan. Mufa'alatan. Cuba selesaikan tiga perkataan ni. Satu, ya, anzala. Tulis anzala. Tulis sendiri. Alif nun zailam. Alif nun zailam anzala. Anzala satu. Yang kedua, nazala. Nun zailam sabdukan nazala. Dua. Yang ketiga, nazala. Nun alif zailam. Nazala. Okey. Satu, selesaikan ikut wazan af'ala. Yang kedua, selesaikan ikut wazan fa'ala. Yang ketiga, ikut wazan fa'ala. Kemudian boleh catat ya. Tiga-tiga itu berasal daripada 3 huruf. Apa dia? Nazala. Jadi yang 4 tu berasal daripada 3 huruf, iaitu nazala. Nazala sekarang makna apa? Telah turun. Iya. Telah turun, iya. Kalau anzala, telah menurunkan, ia. Okey, kalau nombor 2 tu nazzala, ada sabdu. Nazzala, makna sama. Makna sama dengan af'ala, dengan anzala. Telah menurunkan, ia. Okey. Nombor 3, nazala. Makna yang berganda. Telah turun, menurunkan, ia. Telah turun, menurunkan, ia. Yang panjang, nazala. Tak, dia kalau wazan yang panjang macam tu, makna dia ganda. Makna ganda. Macam contoh, kalau qatala maknanya bunuh kan? Kalau qatala dipanjangkan, qatala, telah bunuh, membunuh, ia. Macam tu. Sebab itu kadang bila makna telah bunuh, membunuh, ia, bracket dia perang. Makna perang. Ya. Perdayaanku. Perdayaanku. Tipu daya. Daripada perkataan tipu daya. Betul. Okey ya. Hanya satu nak diterangkan di sini, apa beza yang anzala dengan nazala. Ya. Anzala turun. Anzala turun sekaligus. Maksudnya macam tu ya. Kalau nazala, turun beransur-ansur. Sikit-sikit. Itu bezanya lah. Tapi makna sama.
Makna sama, hanya hakikatnya. Hakikatnya dalam Quran, kalau Tuhan katakan anzalal kitab, telah menurunkan ia akan kitab. Kita Al-Quran artinya nazalal nazalat Taurat, nazal silap, tersilap tadi. Yang beransur-ansur anzala ya. Surah silap tadi. Anzala tu beransur-ansur. Nazala tu sekaligus. Sebab dalam Quran, nazala Taurat wal Injil, telah menurunkan ia akan Taurat dan Injil, dia gunakan nazala. Dia gunakan nazala. Kan Taurat Injil sekaligus. Bila Quran, anzalal kitab. Allah telah menurunkan akan Alkitab, iaitu Al-Quran. Jadi dia gunakan anzala. Jadi anzala tu beransur-ansur. Okey, alhamdulillah dah banyak faham dah ya. Dah banyak faham dah.